Start ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Dia dapat kita sambung lagi perbincangan muzakarah kita dalam kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah karangan Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lebuk Tapah rahimahullahu taala. Sebelum kita baca, kita hadiahkan bacaan Fatihah kepada musannif kita supaya dapat melancarkan lagi perbincangan muzakarah kita pada malam ini insya-Allah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, minggu lepas kita majlis yang pertama, hari ini majlis yang kedua. Minggu lepas kita bincang berkenaan dengan muqaddimah kitab, muka surat yang ke-1 tu. Kemudian masuk sikit, dia kata dulu ada beberapa fasal nanti kita akan jumpa. Sekarang fasal yang pertama kita dah habis dah pada menyatakan hukum sembahyang berjemaah. Dia dah bahas khilaf-khilaf tu dan kita pun dah syarah dah khilaf-khilaf yang terdapat dalam kitab-kitab tu. Kemudian kita sambung pada hari ini muka surat 2 baris 6 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Tuan Guru Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu ta'ala, dan tak dapat tiada daripada zahir ketandaan jamaah dengan mendirinya dengan satu tempat di dalam kampung kecil. Kata musannif sambung lepas dia bahas hukum sembahyang, dia kata dan tak dapat tiada dengan makna mesti.
Mesti makna wajib lah. Okay? Mesti, tak dapat tiada dengan mana mesti, wajib lah. Daripada zahir ketandaan jamaah, ketandaan dengan makna alamat lah. Zahir alamat jamaah. Yakni jamaah ni apa? Tulis sikit situ, jobik sikit, tak ada dalam kertas ni. Jobik sikit situ. Yakni jamaah yang dikerjakan pada masjid. Jamaah mana ni? Jamaah yang dikerjakan sembahyang pada masjid. Jemaah yang dikerjakan pada masjid, yang dikerjakan sembahyang pada masjid, sekira-kira, salin sikit, sekira-kira jika masuk orang musafir, sekira-kira jika masuk orang musafir di dalam kampung, di dalam kampung. Ketandaan jemaah, ini jemaah yang dikerjakan sembahyang pada masjid, sekira-kira jika masuk orang musafir di dalam kampung, maka dia tahu, maka dia tahu, maka dia tahu perkampungan itu perkampungan Islam. Maka dia tahu perkampungan itu perkampungan Islam. Dikerjakan sembahyang berjemaah pada masjid, sekira-kira jika masuk orang musafir di dalam kampung, dia tahu perkampungan itu perkampungan Islam. Tu dia punya tanda zahir jemaah. Jadi kalau tak zahir gitu, makna tak lepas kampung tu. Dia kena ada gitu. Okay. Lagu mana tu? Kita nak zahirkan alamat dengan. Dengan ni taswir lah. Kalau kita mengaji bahasa Arab, ba tu ba taswiriyah. Untuk taswir kata, macam mana kata zahir tanda alamat tu? Dengan mendirikan, dengan mendirinya, mendiri balik pada berjemaah. Mendirinya, mendirikan berjemaah sembahyang. Macam mana kita nak zahir? Iaitu dengan mendirinya, mendiri jemaah sembahyang dengan satu tempat, dengan makna pada. Banyak dengan ni, dengan mendirikan, dengan satu. Mana satu ni? Dengan mendirikan, dengan yang pertama tu dengan makna taswir, dengan yang kedua dengan makna pada. Pada satu tempat. Tempat tu di dalam kampung kecil, tamu. Okey, di dalam kampung kecil. Kalau dobit saya mengaji dulu, kampung kecil tu saya dobit 20 orang hingga 30 orang. Kita tengok dobit nombor 5. Dobit kita ni lah. Betul ke tidak 20 sampai 30 yang saya dobit tu? Saya carilah kita. Okey, nombor 5 tu kalau kita tak habis lagi hak dulu yang saya bagi tu. Banyak sangat tu, selajak banyak tak habis lagi. Ambil buka nombor 5 tu, saya tulis kata musannif di dalam kampung kecil. Lepas tu kita tulis kitab Najm. Najm dengan makna dalam kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhash karangan Syekh Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala. Kitab tu 10 jilid, cetakan Darul Minhash. Tu atas tu. Ni Najmul Wahhash. Ni kamera tak nampak lah. Habis Najmul Wahhash kata apa? Kampung-kampung kecil merujuk kepada qaryah. Itu dalam bahasa Arab. Bila sebut qaryah ataupun dalam kitab Jawi, bila sebut kampung kecil, maksud dia qaryah, kampung lah. Okay. Istilah ulama Jawi kita terjemah kampung-kampung kecil ialah qaryah. Kampung-kampung besar sa'iada, iaitu negeri. Sa'iada lah tu, tak payah tulis tak apa. Kemudian saya tulis khilaf ulama masih dalam kitab Najmul Wahhash. Khilaf ulama kampung-kampung kecil ni berapa orang? Maka khilaf kepada dua pandangan di situ. Saya tulis A menurut pandangan Syekh Abu Hamid. Syekh Abu Hamid ni bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali dia tak tulis Syekh Abu Hamid. Kalau dalam kitab fiqh bila sebut Abu Hamid tu Syekh Abu Hamid. Dia bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali dia akan tulis Al-Ghazali. Itu. Mentang-mentang Al-Ghazali namanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kita pun kata Imam Ghazali. Bukan. Namanya memang Abu Hamid. Syekh Abu Hamid dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dia kata kampung kecil ni ada 20 hingga 30 orang. Mana yang dobit saya tu betul lah. Menurut pandangan yang pertama ni, saya tulis kurungan tu Umdah dengan mana Umdatul Muhtaj pun sebut dalam kitab Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Tu Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karangan Ibnu Mulaqqin, Al-Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah ta'ala. Mungkin saya slash Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, itu
karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, cetakan terkini 10 jilid. Saya tak ada lagi lah. Okay. 10 jilid tu. Tengok online. Tengok apa? PDF. Okey, itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, Imam Ramli rahimahullahu taala dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ada sedikit beza pandangan lah. Saya tulis dalam hujung tu nihayah tu. Jadi kalau nanti buat tulisan balik tu, buat tu balik lah. Dalam kitab Nihayah Syekh Ramli sebut sekian-sekian. Tak payah buat gini. Ni mudah-mudah ni. Jika didhabit dengan uruf lebih mendekati dan tepat. Dia kata Syekh Imam Nihayah kata, tak payah dhabit 20-30. Ikut uruf. Ikut uruf. Uruf kata berapa banyak yang kata kampung ni kecil, berapa banyak orang kata kampung ni besar. Ikut uruf pula kata dia. Kerana apa? Kerana dia kata ikut uruf ni lebih tepat dan lebih dhabit lah dia panggil, lebih tepat, lebih akrab, lebih mendekati dia kata. Jadi khilaf ulama lah. Kampung kecil ni macam mana? Jadi pandangan pertama kata 20 hingga 30 orang. Pandangan yang kedua kata yang lebih tepatnya ikut uruf. Okay. Kemudian saya tobik lagi. Yang seterusnya tu masih lagi dalam Najmul Wahash Bisyarhil Minhaj. Kampung-kampung besar merujuk kepada balad. Balad ini negeri lah. Kalau terjemah kita balad negeri lah. Kampung-kampung besar. Okay. Jikalau zahir syiar sembahyang jemaah pada satu balad, yakni satu negeri, bukan orang-orang baligh belaka yang menunaikannya, khilaf ulama. Ni masalah. Jikalau zahir syiar sembahyang jemaah, maksudnya apa? Orang tahu sembahyang jemaah tu zahir, dia tahu. Tapi yang menunaikan sembahyang jemaah, yang menyebabkan zahir itu bukannya orang baligh. Budak-budak lah yang buat belaka. Contohnya Surajati, budak-budak. Masjid Niza, budak-budak mayang yang belum balik belaka. Hak balik tak tahu pergi mana. Okay. Adakah dikira lepas ataupun tidak? Ni khilaf ulama. Kata Syekh Muhibbuddin At-Tabari. Ini masih dalam Najmul Wahash. Okay. Dia nukil daripada Syekh Muhibbuddin At-Tabari. Dia kata taraddud. Dia tak tahu jawapan apa. Taraddud ni tak tahulah. Jawapan tak tahu. Nak kata lepas ke tak? Tak tahu. Taraddud. Okey, nombor kedua. Pendapat yang kedua, tidak memadai. Tak memadai dengan mana? Kena juga orang balik. Baru lepas kampung tu nak kata zahir syiar sembahyang jemaah. Kalau budak-budak yang belum balik sembahyang, tak lepas lagi, tak memadai. Macam mana dia buat tanzir masalah? Dia panggil tanzir. Kaitan masalahnya seperti menjawab salam. Menjawab salam, kalau budak-budak jawab salam, ada orang balik. Budak-budak jawab salam tak memadai, tak lepas. Mesti ada seorang balik. Contoh kita bagi salam, Assalamualaikum. Yang kumpulan tu ada budak kecil, ada balik. Yang jawabnya budak kecil. Adakah lepas hak balik tu? Tak lepas. Kena orang balik juga cakap. Dia tanzir, dia panggil tanzir ataupun kias masalah situ. Ini berbeza dengan sembahyang berjemaah, sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah lain pula dia kata. Ini kerana sembahyang jemaah, saya tulis mayang. tulis sikit. Sembahyang jenazah tujuannya ialah berdoa, yakni berdoa kepada mayat. Apabila berdoa kepada mayat, maka daripada budak kecil lebih qabul kerana mereka tidak dosa. Maka sah kalau budak kecil sembahyang jenazah. Mau kat jenazah yang sembahyang budak kecil lah ke? Boleh tak? Lepas. Sebab sembahyang jenazah, dia kata, Syekh kata, lebih kepada doa. Bila doa ni budak kecil yang tak ada dosa, lebih qabul doa daripada kita hak balik. Mungkin ada dosa yang menyebabkan mamnu' ataupun tak terima doa kita tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah dalam kitab An-Najmul Wahash Bisyarhil Minhaj. Habis. Masuk balik kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan beberapa tempat di dalam kampung besar. Tadi kampung kecil, satu tempat je. Macam mana nak taswir masalah kata zahir ke tanah jemaah? Pertama, kalau kampung kecil, satu tempat je. Contoh kampung Jati kecil je. Kalau Surajati sudah lah. Tu ataupun Masjid Niza sudah lah. Tu pun banyak dah tu. Surajati, Masjid Niza pula. Tu pergi sana kampung Gomadak dah, surau dia ada juga. Tu. Dia panggil dalam satu qaryah juga ni. Cuma beza jalan. Di kampung besar pula, bukan satu tempat, beberapa tempat. Kalau kita ni sebuah kampung besar ni macam negeri, memang kena banyak masjid lah. Tak cukup, tak ada masjid negeri je. Tak ada, banyak besar kan. Ataupun kampung itu memang besar betul. Contoh, kawasan tu memang besar sungguh. Sehingga dikira-kira pada uruhnya besar. Kalau ikut Imam Romli. Uruh besar-besar. Maka dia kena ada banyak tempat. Tak ada satu saja. Sebab orang tak zahir.
Orang tak Zohir, ada jemaah ataupun ada perkampungan Islam di sini tak Zohir lagi. Dia kena ada banyak. Jadi kampung besar tadi macam kita kata ni balak lah negeri. Kalau kita terjemah balak ni negeri lah. Okey. Beberapa tempat pada kampung besar baharu lepas tuntutan berjemaah. Tuntutannya berjemaah, kembali kepada berjemaah. Tu. Dia sekali lagi ditaswir lagu mana lepas tuntutan tu dengan sekira-kira. Ni taswir lagi lah ni, ba taswiriyah dengan taswir. Taswir ni nak menggambarkan masalah macam mana kata lepas tu. Dengan sekira-kira zahir, tulis yakni zahir berjemaah. Zahir yakni zahir berjemaah segala pihak kampung besar tadi. Zahir segala pihak kampung besar tadi ketandaan jamaah titik. Zohir lah, zohir alamat jamaah. Dia kena ada dalam kampung besar ni, kena ada beberapa tempat sehingga zohir kata ni perkampungan Islam kerana ada sembahyang jemaah ramai orang pi. Okey. Tu untuk kampung yang besar. Titik. Maka dia panggil tafri', dia panggil untuk merungkaikan lagi masalah, untuk mencabangkan lagi masalah. Dia panggil maka ni tafri'. Kalau fa tafri'iyah. Fa at-tafri'iyah untuk merungkaikan, menghuraikan lagi masalah yang berkait dengan dia. Maka jika muafakat mereka itu ahli kampung. Muafakat dengan makna sepakat lah. Pakat setuju. Atas mendiri berjemaah. Atas mendiri berjemaah di dalam segala rumah-rumah. Tu dia tak pergi masjid surah. Pakat-pakat muafakat kata, kita pakat-pakat buat semayang dalam rumah ya. Okey, buat pakat-pakat semayang dalam rumah dan tiada zahir dengan dia dengan berjemaah di dalam rumah. Tiada zahir dengan dia dengan berjemaah di dalam rumah tadi, ketandaan yakni oleh ketandaan. Tiada zahir oleh ketandaan, yakni ketandaan syiar tu lah, tak ada. Semua pakat lah kau ni, pakat kata buat, okey kita buat kat rumah lah. Semua pakat buat kat rumah masing-masing, Kampung Jati contohnya. Sehingga tidak zahir alamat jemaah tu, apabila dia buat sembahyang berjemaah di rumah masing-masing. Maka lagu mana? Jawab bagi jika niscaya tidak gugur fardu, yakni fardu kifayah. Tulis situ fardu yakni fardu kifayah titik. Tak lepas fardu kifayah. Walaupun pakat-pakat buat sembahyang jemaah, tak ada seorang tinggal sembahyang, pakat buat sembahyang jemaah, tapi buat kat rumah, bukan tempat yang menjadikan syiar Islam seperti masjid dan surau, maka tak lepas tuntutan fardu kifayah. Tengok nombor 6 topik kita, kata musannif tidak gugur fardu. Tengok nombor 6 kita, topik kita tidak, kata musannif tidak gugur fardu. Kita tulis yakni fardu kifayah. Fardu dengan makna yang fardu kifayah lah, bukan fardu ain. Kita ambil pandangan mu'tamad kan. Fardu kifayah, pandangan mu'tamad dalam Minhajut Talibin oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para ulama kata Minhajut Talibin ni ada 300 syarah Minhajut Talibin. 300 yang kita tercetak berapa tu pun tak terbeli lagi. Habis. Jadi saya tulis itu An-Najmul Wahash bi Syarhil Minhaj, dalam kitab An-Najmul Wahash bi Syarhil Minhaj karangan Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu taala. Dia kata masalah tadi tu. Masalah kalau semua pakat-pakat buat kat rumah, lagu mana? Lepas ke tak? Okey, jawapan dalam kitab pedoman kata tak lepas. Okey, ni khilaf ulama sebenarnya. Kita tulis itu khilaf ulama. Pandangan pertama memadai. Ni pandangan utama tapi tak mutamak lah. Pandangan pertama kata memadai jika zahir syiar. Memadai dah, tak apa semayang kat rumah, tapi dengan syarat zahir syiar tu. Kalau tak zahir syiar tak boleh kena zahir. Kata Tuhfah, yakni kata Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tu antara salah satu syarah Minhaj 10 jilid cetakan Darud Diya. Sekarang ni lah terbaru edisi kedua. Jumlah harga dia 1,000 lebih. Mampu aku. Pendapat ini ditanggung. Pendapat yang kata sah ni pandangan pertama jelah. Okey, nak kata nak tanggung pandangan ni macam mana? Pendapat ini ditanggung. Nak kata boleh juga kita nak kata gini jika dibuka pintu-pintu rumah mereka. Nak taswir masalah. Macam mana nak zahir syiar jemaah padahal sembahyang dalam rumah? Kita Imam Ibnu Hajar kata dalam Tuhfah kata okey, pendapat ni kita boleh kata
Zahir Syiah Zahir Syiah dengan macam mana? Dengan mereka buka pintu masing-masing supaya tahulah, oh majmuk. Nak bagi sah juga pandangan ni, padahal ni pandangan bukan muktamad ni. Mungkin kita akan tertanya-tanya, macam mana yang la rumah boleh Zahir Syiah sedangkan Zahir Syiah ni mesti orang tahu. Ni macam mana? Maka Imam Ibn Hajar pun taswirkan kata, mungkin kita dapat tanggung, ihtimalkan pandangan ni atas kata, kalau mereka pakat-pakat buka pintu. Okey. Habis. Dah lagi tu. Okey. Pandangan kedua kata, dan ini pandangan asah. Pandangan asah, selalunya muktamad lah. Dan inilah pandangan yang digunakan pedoman sembahyang Jumaat. Boleh tanda situlah. Inilah pandangan yang digunakan oleh pedoman sembahyang Jumaat. Memang muktamad lah. Kita jauhi memang sentiasa muktamad. Jaranglah berlaku yang tidak muktamad. Walaupun ada. Dia kata pandangan asah ataupun muktamadnya tidak memadai meskipun zahir syiar. Sembahyang rumah dah. Buka pintu dah. Zahir dah syiar. Memadai tak? Tak memadai juga. Dia kena tempat yang khas, masjid ataupun surau juga. Kemudian saya adalah kurungan tu Al-Imdad, dengan itu nama kitab tu. Al-Imdad disebutkan juga oleh Imam Ibn Hajar. Ni kitab Imam Ibn Hajar ni. Imam Ibn Hajar sebut dalam Al-Imdad. Al-Imdad panjang kok. Tu pun tak terbeli. Al-Imdad syarah apa? Syarah Al-Irsyad, tak silap. Al-Imdad syarah Al-Irsyad. Dan Al-I'ab dalam kitab Al-I'ab. Tu ejaan tu. Kalau tulis Arab tu kena tulis Al-I'ab. Alif lam hamzah bawah, alif lam alif hamzah bawah, ya ain alif ba. Al-I'ab. Disebut juga situ. Kemudian dalam kitab An-Najmul Wahash tadi pun kata, apa itu syiar? Syiar tu menatang apa? Batu dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, saya nukil dalam lurah, dari sudut bahasa, lurah tu bahasa, lorak lah dia panggil. Syiar itu ialah alamat. Dari sudut istilah ialah zahir alamat iman. Jadi antara tanda nak zahir alamat iman apa? Antaranya semayang. Tu. Bila kita kata orang semayang, di sini perkampungan yang Islam belaka. Sebab orang yang beriman dia semayang, orang tak beriman tak semayang. Tu. Jadi alamat zahir alamat iman tu dari sudut istilah tu disebut dalam Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Habis. Masuk balik dalam kitab kita. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Titik Kemudian maka ni tafriq lagi, masalah lagi. Maka jika tertegah mereka itu ahli kampung, ahli qaryah tu. Tertegah ta'aluk daripada. Ni kalau mengaji sungguh itu. Tertegah mana? Tertegah daripada mendiri berjemaah tu. Pakat-pakat tak boleh sembahyang jemaah. Atas barang yang disuruh akan dia, barang dengan makna berjemaah, yang disuruh akan dia akan barang tadi. Okey, disuruh oleh syarak dituntut untuk berjemaah tapi tertegah nak buat, tak boleh nak berjemaah, tak boleh nak berjemaah. Lagu mana? Niscaya jika tertegah mereka itu dengan makna tak semayang lah. Tertegah dengan makna mereka tak semayang berjemaah. Jika tertegah mereka itu ahli kampung daripada mendirinya berjemaah atas barang yang disuruh akan dia akan barang kena kepada berjemaah. Tertegah bukan makna ada halangan, depa tak mau buat, depa tak mau buat. Lagu mana kalau depa tak mau buat? Tu niscaya memerang akan mereka itu. Nak baca memerang boleh, nak baca memerangi boleh. Memerangi akan mereka itu ahli kampung. Siapa yang perang? Fa'il oleh imam. Imam dengan makna pemerintah. Bukan imam tu imam. Tu. Kalau tak ngaji tu imam yang kerja. Sudah. Kat bakar. Tu imam di sini mana pemerintah. Saya dalam kitab ada sebut. Ada dobit nombor 7 lagi. Atau gantinya imam. Jadi naik pemerintah. Naik pemerintah, pengganti pemerintah. Setiap persatuan kan ada pengurusi, naik dia. Yang pi perang. Tiada lain daripada imam dan gantinya. Bukan hak lain. Bukan untuk imam, bukan untuk siok, bukan untuk bila, bukan hak yang kuli-kuli, bukan. Yang buat imam, pemerintah ataupun naik pemerintah. Okey. Lagi pada nombor 7. Dobit kita tu. Saya kata musannif tiada lainnya, yakni mana-mana manusia yang lain, bukan. Selain daripada imam, iaitu pemerintah dan pengganti pemerintah, lain daripada tu tak boleh. Bukan kerja dia nak perang orang yang tak sembahyang jemaah. Yang perang tak sembahyang jemaah ni ialah imam dan pengganti imam sahaja. Maka saya tulis itu mana tadi?
Yakni mana-mana manusia yang lain. Tiada lainnya mana? Yakni mana-mana manusia yang lain. Okey. Maka dalam kitab An-Najmul Wahash bi Syarhil Minhaj karangan Al-Imam Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullah, dan dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarh ila Syarhil Minhaj karangan Al-Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, dia kata apa? Tadi dia kata kenapa perlu perangi? Dia buat persoalan, kenapa perlu perangi? Maka jawapannya kerana ini merupakan keadaan fardu kifayah. Tuntutan main jemaah ni fardu kifayah. Jika semua tidak buat, maka hendaklah perangi. Tu alasan dia kenapa perlu perangi. Tu. Okey, ni atas pandangan yang kata fardu kifayah. Dah kalau atas pandangan yang kita kata sunat je mana? Maka dia kata, jika berlaku atas qaul, yakni pandangan yang kata sunat berjemaah, maka berlaku khilaf ulama. Kena perang ataupun tidak. Okay. Pandangan pertama perlu perangi juga, tapi pandangan kedua merupakan pandangan asah, pandangan yang mu'tamad, iaitu tidak perlu perangi. Tidak perlu perangi sebab sunat ya. Tuntutan yang menyebabkan fardu jemaah yang kifayah baru kita kena perang, sebab itu membabitkan dosa pahala. Adapun sunat dia tak membabitkan dosa pahala. Nak buat sila, tak mau buat sudah. Okey, habis. Kemudian masalah lain diselit di situ, jika perempuan tidak sembahyang berjemaah, lagu mana? Adakah makruh ataupun tidak? Itu isu dia. Jika perempuan tidak sembahyang berjemaah, okay, makruh ataupun tidak? Khilaf ulama. Khilaf ulama. Ni masih dalam kitab Najmul Wahash dan Umdah tu lah. Okay. Ya, pandangan pertama kata tidak dimakruhkan. Ini pandangan asah dan mu'tamad. Kerana mereka tidak dituntutkan sembahyang berjemaah. Mereka dituntutkan sembahyang seorang-seorang di dalam rumah. Maka bila begitu mereka tak sembahyang jemaah ni makruh tak makruh? Sebab apa timbul isu makruh tak makruh? Sebab sunat dia, tuntutan berjemaah sunat dia sunat muakkad. Bukan sunat biasa-biasa. Jadi bila sunat muakkad ni, bila kita tinggal dia makruh. Jadi adakah perempuan tak sembahyang jemaah yang kalau atas pandangan sunat lah kata sunat sembahyang jemaah juga perempuan, adakah tinggal itu makruh? Maka khilaf ulama, tidak dimakruhkan. Kerana apa? Kerana atas pandangan asah sunat muakkad tu kena pada lelaki, yang perempuan ni yang lebihnya sembahyang pada dalam rumah. Walaupun tanpa menafikan dulu kita sebut tu dalam dobik tu, Mughnil Muhtaj kata sunat muakkad juga pada perempuan. Tu pandangan yang dhaif lah. Pandangan yang dhaif, walaupun ada pertikaian ulama lah, main jemaah untuk perempuan ni sunat ataupun tidak. Dulu kita baca dobik tu. Jadi di sinilah kita An-Najmul Wahash kata pandangan pertama tidak dimakruhkan walaupun mereka tidak sembahyang jemaah, kerana mereka lebih dituntut untuk sembahyang seorang. Pandangan kedua makruh kerana perempuan sembahyang berjemaah pun sunat muakkad juga. Ini atas pandangan yang kata sembahyang berjemaah bagi perempuan sunat muakkad, maka dikatakan makruh lah pandangan kedua ni. Kerana apa? Kerana umum dalil yang menuntut sembahyang berjemaah tu umum. Dia tak ambil farak ataupun perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam dalil. Maka menurut pandangan yang kedua kata makruh kalau perempuan tu tak sembahyang berjemaah. Tapi ini pandangan yang muqabilul asah. Biasanya yang muqabilul asah, yang lawan bagi asah, dia panggil sahih. Itu kaedah fiqh lah, dia panggil istilah fiqh. Lawan bagi asah dia panggil sahih, lawan bagi sahih dia panggil dhaif. Okay. Lawan bagi rajih dia panggil marjuh. Habis masuk balik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan telah mendatang beberapa khabar, yakni telah datang oleh beberapa khabar. Khabar ni hadis. Dia pun datangkan dalil yang menunjukkan fadilat bersembahyang berjemaah. Kan dia kata dulu ini untuk menerangkan hukum dan fadilat sembahyang berjemaah, dia pun datangkan hadis-hadis untuk memberi galakan dan targhib kepada kita sembahyang berjemaah. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan telah datang beberapa, yakni oleh beberapa khabar, yakni hadis yang banyak pada menyatakan kelebihan sembahyang berjemaah. Titik situ. Banyak. Dah mana banyak tu? Setengah dengan makna sebahagian. Sebab apa? Sebab hadis yang dia bawa ni hanya 3 sahaja. Bila kita kata setengah, makna kalau 3 kali 2, 6 sajakah hadis berkaitan dengan sembahyang jemaah? Tak banyak lagi. Jadi setengah dengan makna sebahagian. Macam dalam
Itulah begitulah yang dihuraikan oleh guru-guru lah. Bila mengaji kitab Jawi ni, bila mengajar kitab Jawi, kitab Tauhid contohnya, dia kata sifat 20 ni setengah daripada sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Setengah dengan makna sebahagian. Sebab kalau kata setengah, 20 setengah, makna 40 sifat Tuhan. Bukan, sifat Tuhan banyak tak terhingga. Jadi setengah dengan makna sebahagian. Itu nak tahqiq bahasa je. Bukan kata salah. Tu. Setengah yakni sebahagian daripadanya, rujuk pada khabar, yakni hadis. Sebahagiannya ialah khabar Bukhari. Ni kalau mengaji Arab ni, setengah daripadanya ta'aluk satu mahzuf khabar muqaddam, khabar tu mubtada muakhar. Tu. Khabar Bukhari yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yakni Imam Muslim yang riwayat dalam kitab Sahih Muslim. Dia kata apa? Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Tu. Okey, kita tengok sebelum tu dhabit pada 9 wa 20. Dhabit nombor 9 wa 20. Kata musannif bi 27. Dalam kitab Majmu'. Majmu' tu ialah kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. So, kitab dia. Kitab kita ada dah. Tapi kat rumah Penang tu. Okay. Kitab tu dikarang Imam Nawawi tak habis. Kemudian disambung oleh Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala. Tak habis juga. Kemudian ada seorang lagi tak ingat nama dia. Sambung sampai habis. Jadilah kitab Al-Majmu' tu 20 lebih jilid. Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab merupakan kitab muktamad nombor 2 dalam karangan Imam Nawawi. Yang pertama At-Tahqiq. At-Tahqiq satu jilid saja, dia sempat dalam bab musafir, lepas tu meninggal. Tu kitab muktamad yang pertama Imam Nawawi. Yang kedua Majmu', yang ketiga Raudhah, yang keempat Minhajul Talibin hingga akhir. Tu. Habis. Sebab tu kalau mengaji Minhajul Talibin, syarah-syarah dia, syarah-syarah dia Imam Ibn Hajar ke Syekh Romli ke Syekh Khatib, dia akan nukil Majmu' ataupun Raudhah, kerana itu lebih muktamad daripada Minhaj. Kalau ada khilaf lah. Jadi kalau ada khilaf pandangan Imam Nawawi antara tahqiq, Raudhah, Majmu', Raudhah dengan Minhaj, mana diutamakan? Tahqiq dulu. Tu cara dia. Okay. Jadi dia tulis dalam Majmu', ini Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian saya slash Nihayah, yakni dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhin Minhaj karangan Syekh Ar-Ramli rahimahullah. Kemudian disebut juga dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah. Syekh Khatib Syirbini Mughnil Muhtaj pun ada dah terbaru lah ni, 8 jilid, Darul Faiha. Tu pun saya tak ada lagi lah. Okay. Tak ada lagi. Tu kitab 8 jilid. Syarah kepada Minhajul Talibin juga. Tu syarah yang terkenal. Antara syarah yang terkenal. Namun kalau berlaku khilaf antara Mughni dengan Nihayah dan Tuhfah, diutamakan Nihayah dan Tuhfah. Okay. Tu kaedah dia. Itu kaedah dia. Rujuk kitab Imam Mazhab Syafi'i. Dia kata, dalam tiga-tiga kitab tu kata, sesiapa yang solat bersama 10,000 orang, dapat 27 darjat. Begitu juga sembahyang 2 orang, dapat juga 27 darjat. Namun yang pertama lebih sempurna 27 darjat dia. Sebab lebih ramai. Jadi sembahyang berjemaah, kalau lagi ramai masjid jemaah tu, maka lagi kualiti lah, dan lagi sempurna lah 27 darjat tersebut. 27 darjat banyak, sama dapat. Tapi beza. Sebab apa? Sebab jemaah beza. Nanti mungkin dalam kitab ni akan sebut kot. Nanti beza fadilat jemaah ni banyak. Antaranya ialah dengan sebab tu imam. Tu imam seorang salafi, seorang ahli sunnah. Surajati ahli sunnah, Masjid Nizar salafi contohlah. Tu imam dia. Masjid Nizar jemaah dia 10,000 orang, tapi tu imam salafi. Surajati orang sembahyang 2 orang, tapi tu imam ahli sunnah wal jemaah. Siapa lebih afdal? Yang lebih afdal Surajati. Surajati pun masjid juga. Dia ada lebih kurang itulah. Sebab apa? Sebab makruh berimankan kepada imam yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak kafir lagi lah. Kalau kafir lain tak boleh lah, tak sah dah. Contoh yang dibawa oleh Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Ain bi Muhimmatid Din Syekh Abu Bakar Syatta radhiyallahu taala anhu. Dia bawa contohnya, contoh Mujassimah, Mu'tazilah dan Syiah Rafidah. 3 ni. Kita imamkan 3-3 ni, kita sah tapi kurang pahala. Sah juga tapi kurang pahala, dia panggil sah serta makruh. Berimamkan dengan imam yang bukan ahlus sunnah wal jamaah.
Tu disebut dalam Hasyiah I'anatul Talibin ni, Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah, seorang ulama, dan ulama yang orang panggil ulama bagi tok guru kita hak Melayu yang mengaji di Mekah ni. Tapi Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala apabila siap Hasyiah dia I'anatul Talibin, dia suruh Syekh Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani, pengarang kitab Faridah Faraid, untuk tashih. Untuk tashihkan kitab I'anatul Talibin. Dan lepas ditashihkan oleh Syekh Ahmad Fatani, dia buat 14, lebih kurang 14 dengan 15 bait syair di belakang dia. Cuma cetakan yang ada ditahqiq ataupun ditashih oleh Syekh Ahmad Fatani ni jarang ada dah. Kalau kat pasaran sekarang yang Tobak Halabi pun tak ada dah. Dia ada buat syair 14-15 bait syair. Syekh Ahmad Fatani memuji Hasyiah I'anatul Talibin selepas tashih kitab tersebut. Carilah sekat mana. Dia banyak tashih kitab Syekh Ahmad Fatani ni. Banyak tashih dan cek lah. Habis. Mana tadi? Habis tadi. Mana tadi? Habis. Tu nombor 9. Kemudian tengok nombor 10, darajatan. Kita dah baca dah darajatan. Okey. Kata musannif darajatan. Ali. Ni bukan nama orang. Tiba-tiba Ali. Tak sedap kawan tu Ali. Ali dengan makna disebut dalam Hasyiah Ali Asy-Shibramallisi ala Nihayatil Muhtaj Syarhil Minhaj. Dia selalu gabung dengan Nihayah Muhtaj. Kalau beli di pasaran tu, dia selalu gabung dengan Nihayah Muhtaj 8 jilid. Kalau kitab Tobak yang macam Fatani tu lebih kurang 4-5 jilid itu. Hasyiah Ali ataupun Asy-Shibramallisi. Asy-Shibramallisi. Boleh belakang tu. Ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dia sebut Syekh Ali ni dia sentiasa dia hurai Nihayatul Muhtaj yang kadang-kadang tak ada dalam Nihayatul Muhtaj. Yang mana kadang-kadang kalau kita baca Nihayatul Muhtaj tu, macam pelik sikit ibarat Nihayah tu. Bila baca Hasyiah Syekh Ali tu, dia menerangkan ibarat tersebut dengan kemahlah, dengan teliti. Kadang-kadang kalau baca Nihayah saja mungkin silap faham. Dia terang, Hasyiah Ali dia akan terang, murad kata Syekh Romli kata gini ni sekian. Lebih jelas lah. Jadi kata Syekh Ali Asy-Shibramallisi dalam Hasyiah Ali Asy-Shibramallisi atau Asy-Shibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, seorang ulama, dia kata, ni dia menukil Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid seorang ulama yang amilin wal alim lah, dan alim. Dalam Hasyiah At-Tarmasi, Syekh Mahfuz At-Tarmasi rahimahullah ta'ala. Hasyiah At-Tarmasi ni 7 jilid kan? 7 jilid Darul Minhaj. Dia syarah kepada Al-Minhaj, bukan syarah, Hasyiah atas Al-Minhajul Qawim. Al-Minhajul Qawim karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, 1 jilid. Yang mana Imam Ibn Hajar ni Al-Minhajul Qawim syarah kepada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ataupun digelar juga Al-Masailut Ta'lim. Dia kata apa? Syekh Mahfuz Tarmasi kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ini pada suatu hari sangat nak baca Syarah Al-Kabir Al-Imam Rafi'i. Syarah Al-Kabir Imam Rafi'i, dia ada Syarah Al-Kabir, Syarah Al-Saghir, Asy-Syarhus Saghir, Asy-Syarhul Kabir. Asy-Syarhul Kabir itu mensyarahkan kepada kitab namanya Al-Aziz. Namanya Syarhul Kabir itu ialah Al-Aziz Syarhul Wajiz. Al-Wajiz itu karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ada 4 kitab kan. Al-Basit, Al-Wasit. Al-Wasit panjang sangat, dia ringkas jadi Al-Basit, dia ringkas lagi jadi Al-Wajiz, ringkas lagi jadi Al-Khulasah. Al-Wajiz ni disyarah oleh Al-Imam Rafi'i, namanya Asy-Syarhul Kabir. Asy-Syarhul Kabir namanya Al-Aziz Syarhul Wajiz. Okey. Sebab tu kalau kitab fiqh, syarah, sebelum tu Asy-Syarhul Kabir ataupun dia panggil Al-Aziz syarah pada Al-Wajiz ni dikhulasahkan pula oleh Imam Nawawi jadi Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin. 8 jilid ada kat rumah. Rawdatut Talibin ni diringkahkan pula oleh Al-Imam Ibnul Muqri rahimahullahu ta'ala jadi Rawdut Talib, 4 jilid. Tu tak ada lagi. Tu. Rawdut Talib ni disyarah oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, namanya Asnal Matalib Syarah Rawdut Talib.
Tu pun tak ada lagi. Sekarang ni 8 jilid serta hasyiah dia, hasyiah oleh Al-Imam Ramli Al-Kabir, tak silap. Okey, kalau dalam kitab fiqh bila sebut qala fi rawdah. Siapa tu? Yakni qala An-Nawawi fi rawdatit talibin. Jangan kata raudut talib pula, bukan. Kalau raudut talib dia akan kata qala fi rawdi. Macam tu. Kadang-kadang ada orang, kalau orang mengajar kitab lah, tak beritahu lah. Dia kata, berkata dalam raud. Dia tulis ra, waw, dad. Dia pergi baca raudah. Salah. Raud dengan makna raudut talib. Ringkasan kepada raudatut talibin. Kalau raudah, baru raudatut talibin wa umdatul muftin. Tu karangan Imam Nawawi, hak nombor 3. Nombor 3. Okey, kalau dia kata dalam kitab mereka qala fi raudi, fi raudah, tu raudatut talibin. Wa kadza qala fi asliha. Fi asliha, asli raudah. Asal raudah tu apa? Asal raudah tu kena pada Asy-Syarhul Kabir oleh Imam Rafi'i. Okey. Jadi Imam Ibn Daqiq sangat nak pada suatu hari nak baca Syarah Al-Kabir ni. Saya pun tak ada Syarah Al-Kabir. Syarah Al-Kabir tak silap 8 jilid kot. Kalau 10 jilid tau kat pasaran sekarang cetakan baru. Ada cetakan apa? Tak ingat dah. Darul Faihat ke apa? Tu. Tak ada lagi Yang ada Muharrar tu pun orang bagi. Okey. Jadi bila sampai kitab tu kat dia, dia seorang yang kaki ibadat. Hak wajib tak payah cakap lah, hak sunat lagi-lagi gila. Bila sampai je kitab tersebut, dia telaah kitab tersebut sampai tak sempat untuk sembahyang sunat. Tak buat sembahyang sunat. Dan tak sempat untuk melakukan ibadat sunat, hanya terbatas buat ibadat hak wajib sahaja. Sebab apa? Sebab sangat sibuk dia menelaah kitab-kitab Syarah Al-Kabir Imam Rafi'i tersebut. Tu hebat ulama. Kita rasa mereka merasakan izzah ilmu, kemuliaan ataupun dia panggil harga ilmu tu lebih baik, lebih afdal untuk ditelusuri daripada buat ibadat sunat saja-saja. Itu kemuliaan ilmu, dan ilmu yang kita telaah tu ibadat juga. Tu. Jangan kata ni bukan ibadat ni, kita kena ibadat. Dah ibadat juga tu. Cuma kita tak, dia panggil tak faham lah tu. Tu. Tak faham. Tu hebatnya ulama. Jadi kita kena jadi gitulah. Sibuk telaah kita. Ada pada Mekah Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullahu taala mengarang kitab Bakuratul Amani. Bakuratul Amani dan syarahnya Tabsiratul Adani fi Alhani Bakuratul Amani. Bakuratul Amani asalnya Bakuratul Amani li irsyadi awami ahli al-Fatani. Tu asal nama kita. Dia telaah kita lepas isyak. Bukan. Dia telaah kita lepas isyak lah. Lepas isyak ataupun lepas maghrib gitulah. Baca-baca kitab, baca-baca, sedar-sedar panas dah. Tu. Sedar-sedar panas dah, siang dah. Apa? Tak sempat main subuh. Tu. Tak sedar. Telaah kitab lepas maghrib ataupun lepas isyak tu, sedar-sedar panas dah. Panas dah. Maksudnya apa? Tak dah main isyak. Tak dah main subuh. Tak sedar. Dah dosa tak? Tak dosa. Dia panggil terlalu fana dengan akhirat, dia tidak masalah. Tak dosa. Kena qada lah. Itu disebut dalam hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Ain bi Muhimmatid Din. Kalau seseorang itu dia tak sembahyang dengan sebab dia terlalu leka dengan benda akhirat, maka tidak ada masalah. Contoh benda akhiratnya telaah baca kitab. Dia buat contoh itu. Telaah baca kitab, tak ada masalah. Itu. Kita kok keluar juga waktu sembahyang tapi ngafun. Itu kita lah. Habis. Mana tadi? Hilang. Ibn Daqiq Al-Aid. Dia kata darjat di situ menurut Azhar. Ni bukan Universiti Azhar ni. Azhar ni pandangan Al-Azhar. Pandangan Al-Azharnya ialah sembahyang seperti menurut sebahagian riwayat-riwayat. Dia kata darajat itu dengan makna sembahyang. Darajah di situ dengan makna sembahyang. Mana apa? Kalau kita tarkib ayat balik, iaitu sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang sendiri sebanyak 27 sembahyang. Sembahyang sendiri yang 27 sembahyang tu, sembahyang jemaah yang satu kali lebih afdal daripada 27 sembahyang secara sendiri. Tu kata Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Dia kata menurut kalau Azhar, menurut dia kalau Azharnya yang lebih jelas. Azhar lebih jelasnya kata Azhar di sini tak silapnya dia bukan istilah yang dimaksudkan dalam fiqh mazhab Syafi'i yang maksud al-Azhar tu bukan. Tak silap itu lah, bukan itu. Dia maksudkan menurut dia
lebih zahirnya itu. Bukan azhar di sini al-qaulul azhar dalam mazhab Syafi'i. Bukan. Dia maksudnya yang lebih zahir bagi dia ni ialah darajah itu dengan makna sembahyang seperti mana menurut sebahagian riwayat-riwayat lain. Tu pandangan dia. Ada juga dengan ad-dha'f, iaitu ada juga riwayat hadis dia bukan darajatan tapi dha'fan. Dha'fan ni gandaan. Itu kata Syekh Ramli, saya tak tulis situ. Itu dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ar-Ramli rahimahullah taala sebut. Okey, dia sebut kata ada juga riwayat dengan makna dha'fan, iaitu bukan darajatan. Bi 27 dha'fan. Dha'fan dengan makna gandaan, 27 ganda. Itulah yang kita faham. 27 gandaan. Ad-dha'f bukan dha'an dengan makna dha'if kan. Kau percaya. Okey. Tu baca dobit pun boleh sesat kalau tak tahu tu. Okey. Apa benda azhar tiba-tiba tu dha'af. Okey. Bukan azhar di situ bukan azhar menurut macam azhar patu qaul muqabil azhar kan. Azhar dengan makna menurut dia yang lebih zahirnya ialah gitu. Saya tulis azhar gitu ya. Habis masuk balik, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, arti hadis ini, bermula sembahyang berjemaah terlebih afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 darjat. Okey, ni makruf lah hadis ni. Okey, lebih afdal daripada sembahyang 27 darjat. Dobik sikit situ, dobik taruh di sinilah. Dobik sikit situ pada kata sembahyang seorang tu. Lebih afdal daripada sembahyang seorang. Dobik situ, sembahyang ada 4 jenis. Ni dobik saya mengaji lah. Sembahyang ada 4 jenis. Pertama, sembahyang munfarid. Dengan makna sendirilah. Sembahyang munfarid dengan makna sembahyang sendiri. Sembahyang munfarid dengan makna sembahyang sendirilah. Sendiri. Yang kedua, sembahyang berjemaah jadi imam. Dia sembahyang berjemaah tapi dia jadi imam. Ni. Sembahyang berjemaah dia jadi imam. Okey. Yang ketiga, sembahyang berjemaah jadi makmum muwafiq. Tu. Sembahyang berjemaah jadi makmum muwafiq. Yang keempat akhir, sembahyang berjemaah jadi makmum masbuq. Sembahyang berjemaah jadi makmum masbuq. Empat. Intaha. Tu topik itulah. Tu mengaji tu. Kata sembahyang ada 4 jenis. Ni bukan yang dalam kitab mana pun. Maksudnya dia hurai. Kita nampak lah. Okay, sembahyang ada 4. Memang 4 ni lah. Sembahyang sendiri. Sembahyang jemaah tapi jadi imam. Sembahyang jemaah jadi makmum muwafiq. Sembahyang jemaah jadi makmum masbuq. Jadi hak berjemaah yang sembahyang seorang ni kena pada hak pertama ya. Mana hak 3 tu, hak 3 yang 2, 3, 4 tu, hak tu semua berjemaah belaka. Cuma beza keadaan. Seorang jadi imam, seorang jadi makmum yang muwafiq, seorang jadi makmum yang masbuk. Habis. Dengan 27 darjat. 27 darjat. Tengok topik kita pada nombor 11 tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. 27 darjat. 27 darjat saya tulis itu, kita tulis itu tuhfah dengan makna dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut, kata riwayat ini, riwayat yang kata 27 darjat tu tidak menafikan riwayat sembahyang yang kata 25 darjat, tak nafi. Kan ada hadis yang kata 25 darjat. Ada hadis kata ni 27 darjat. Lah ke mana? Tak nafi. Tak bercanggah, tak menafikan. Kerana apa? Kerana kaedahnya dalam bab afdaliyah. Kaedah dalam bab afdaliyah yang mana lebih afdal. Afdaliyah ni yang mana lebih afdal lah. Dalam bab afdaliyah, kaedah dia Imam Ibn Hajar kata al-akhdhu aktharu thawabah. Okay? Al-akhdhu aktharu thawabah. Yang diambil kira itu ialah dari sudut pahalanya yang banyak. Bab afdaliyah ni, contoh kita kata sembahyang sendiri dengan sembahyang berjemaah. Okey, mana lebih afdal? Sembahyang jemaah. Okey, sembahyang jemaah dikira dari sudut bab afdaliyah. Jadi apa maksud bab afdaliyah? Yang diambil kiranya al-akhdhu, yang diambil kiranya aktsaru thawaba, yang mana lebih banyak pahala. Jadi antara sembahyang jemaah dengan sembahyang sendiri, mana lebih banyak pahala? Sembahyang jemaah.
Sembahyang Jumaat lebih banyak pahala. Okey. Maka kata Syekh Ibn Hajar lagi dalam kitab Tuhfah dia, ini kerana Nabi SAW pertama kalinya sebut yang sedikit. Dia sebut riwayat. Kan ada riwayat 25 darjat, ada riwayat 27 darjat. Maka Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala kata, Nabi SAW pertama kalinya sebut yang sedikit dulu, iaitu 25 darjat. Kemudian sebut pula riwayat yang kata 27 darjat. Itu lebih banyak sikit. Sebab apa? Kerana untuk zahirkan nikmat pada Nabi dan umat Nabi SAW, iaitu nikmat sembahyang berjemaah banyak pahala. Jadi pertama kali Nabi SAW ni panggil takwilan ataupun tafsiran hadis tersebut oleh Ibnu Hajar, kata sembahyang jemaah yang kata riwayat 25 darjat itu ialah tak apalah, itu pertama kali. Yang kedua kalinya untuk 27 darjat pula, itu lebih menzahirkan, lebih menggembirakan, lebih menzahirkan lagi nikmat kepada Nabi dan umat dia terhadap sembahyang berjemaah. Tu beri targhib lagi untuk kita sembahyang berjemaah, kerana sembahyang berjemaah ini lebih banyak pahalanya daripada sembahyang seorang diri. Tu dalam kitab dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Betul? Beza sikit dengan beza sikit oleh Syekh Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala, disebut dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dia kata apa? Sama juga, dia kata tak menafikan riwayat yang kata 25 darjat kerana beberapa kaedah. Dia buat atau ni banyak benda lah. Syekh Ibn Hajar satu ya, al-akhdhu aktsaru thawaba. Okey. Tapi Syekh Ramli rahimahullahu taala dia buat atas kaedah gini. Al-ikhbaru bil qalili la yanfil katsira. Okey. Al-ikhbaru bil qalili la yanfil katsir. Ni kaedah dia. Pengkhabaran dengan yang sedikit. Mana sedikit? 25 darjat. Tidak menafikan dia riwayat yang qalil itu dengan yang lebih banyak, iaitu mana? 27 darjat. Kaedah tu. Imam Ramli buat kaedah tu. Tak menafikan sebab apa? Sebab kaedah kata al-ikhbaru bil qalili la yanfil katsir. Tu. Nabi SAW khabar hak sedikit 25, tak menafikan hak banyak. Bahkan tak ada masalah lah. Okey, tu pertama. Ataupun ataupun kata Syekh, tu saya tulis Arab tak terjemah tu bolehlah terjemah sendiri. Tu dia kata ataupun yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallina ay min khushu'in wa tadabburi qira'atin wa ghairihima. Ataupun berbeza 25 darjat ataupun 27 darjat itu dengan perbezaan keadaan orang yang sembahyang. Macam mana? Dari sudut khusyuknya, dari sudut tadabbur bacaannya, atau selainnya. Dia ambil kira kot situ. Jadi ada orang sembahyang yang 25 darjat mungkin kurang sikit tadabbur, mungkin kurang sikit khusyuk. Yang 27 darjat tu mungkin lebih sikit. Dia tirik kepada ahwal orang sembahyang jemaah. Situ. Ataupun ni yang ketiga kata Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala, ataupun 27 darjat tu kena kepada sembahyang jahriyah, sembahyang yang kuat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Sembahyang jahriyah 27. Dan 25 darjat kena kepada solat sirriyah. Kemudian saya buat kurungan, itu sebut juga dalam kitab Hasyiah Al-Kubra ala Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Hasyiah Al-Kubra itulah yang hijau tu. 6 jilid. Tu pun orang bagi juga. 6 jilid Hasyiah Al-Kubra ala Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, karangan Al-Imam Sulaiman Al-Kurdi ke? Sulaiman Al-Kurdi ke? Ingat Al-Kurdi, takut silap. Sulaiman Al-Kurdi tak silap. Tu nama Sulaiman tu. Kurdi tahulah. Sulaiman tu. Sulaiman Al-Kurdi rahimahullahu ta'ala. Dia ada buat juga Al-Hawashi Al-Madaniyah ala Al-Hadramiyah, Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dia ada buat juga 2 jilid. Saya ada juga kat belakang 2 jilid. Dia buat hasyiah atas hasyiah ataupun syarah atas Al-Muqaddimah Hadramiyah, namanya Al-Hawashi Al-Madaniyah. Ini Hasyiah Al-Kubra 6 jilid. Ini lebih besar lah. Ini Hasyiah atas Al-Manhajul Qawim ala Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Habis. Sembahyang sendiri dengan sembahyang jemaah dengan orang Syiah ke mana lagi? Tu kata kalau tadi ahli bid'ah ni, Syiah kita tengoklah Syiah ni sah ke tak sembahyang dia ni, jangan tak sah pula.
Kalau sah semayang dia ni masih lagi tak tak sampai tahap kafir, dan cara dia semayang sah, contoh. Bukan nak suruh semayang dengan dia tu. Tapi kita semayang dengan dia. Tapi semayang dengan dia. Lebih baik dia ke atau semayang dengan ahli sunnah? Semayang ahli sunnah lah. Cuma kalau semayang dengan dia kurang pahala. Kalau sah lah, kalau tak sah tak boleh. Kalau dia semayang tak sah, tak boleh tak sah syarat-syarat dia mengikut apa yang kita belajar, tak boleh juga ikut. Ini contoh kalau sah. Dia semayang, dia kan taqiyah banyak contoh lah. Dia semayang macam mana? Oi, payah tu. Payah nak jawab tu. Mayang dengan dia ke atau kita seorang mayang? Wallahu a'lam, tak berani nak jawab tu. Nak kata mayang seorang lebih banyak pada dia, itu mayang jemaah. Tu wallahu a'lam, kena tolaah banyak lagi. Kok-koklah ada yang wajah lebih afdal kan. Tak berani nak kata afdal, wallahu a'lam. Tu. Tak pernah terbaca lagi. Takut bagi jawapan benda yang tak sebut lagi, tak jenuh kita. Tu. Habis. Sambung sikit lagi. Lepas tu Al-Buhnisi, ejaan dia alif lam dalam bahasa Arab lah, alif lam ba ha nun sin ya. Saya membaca tu Al-Buhnisi, tak tahulah Al-Bahnisi ke Al-Bihnisi ke. Kena rujuklah apa namanya laqab betul lah. Kita main sebut itu Al-Buhnisi. Dia alif lam ba ha sin buhnisi. Sin alif lam ba ha nun sin ya. Itu. Tak tahu nak sebut Al-Buhnisi ke Bahnisi ke Bihnisi. Tengoklah hak yang lebih tepat lagu mana. Kok siapa boleh cari. Syarah Sahih Bukhari ni saya nukil dalam Hasyiah Al-Kubra 'ala Al-Muqaddimah tu. Masih lagi dalam Hasyiah Al-Kubra 'ala Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, dinukil dalam Syarah Al-Bukhari Al-Buhnisi tu. Dia kata apa? 27 darjat itu atas orang yang jauh daripada rumahnya. Gitu pula. 25 darjat tu atas orang yang dekat dengan rumahnya. Orang yang jauh dari masjid, dia semayang situ, dapat 27 darjat. Orang yang dekat dengan rumahnya dapat 25 darjat. Tafsiran pelbagai. Riwayat hadis ni kita tak boleh nak terjemah atau tafsir sendiri, mesti kena ikut ulama juga. Jadi kita tengok macam-macam kaedah dah keluar, macam-macam nas ataupun macam-macam tafsiran dah ada. Kemudian saya boleh letak Fathul Bari tu macam sendiri kot tu banyak tu. 25 darjat tu dia tafsir satu-satu. 25 darjat tu dia tafsir satu-satu. Tapi saya bila baca balik ni, bila kita bilang ni lebih 25 ni, mungkin dia ataf dia tu dia samalah. Dia samakan jadi satu. Dia sebenarnya cukup 25 ni. Tapi bila kita bilang satu-satu pas koma tu lebih daripada 27 sebenarnya. Mungkin ada ataf dan tu jadikan sekali. Itu kena tengok semula lah. Payah juga tu. Boleh baca sendiri lah tu. 25 darjat tu dia ambil mana satu darjat Fathul Bari. Kita baca sepitah lalu lah. 25 darjat tu ambil mana. Adalah kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari ni panjang tu. Kitab Sahih kitab Syarah Sahih Bukhari lebih yang paling afdal kata para ulama. Paling afdal lah takat ni. Kita baca sepitah lalu. 25 darjat tu ambil mana. Ini tafsiran Ibnu Hajar pula. Pertama, jawab azan dengan niat solat berjemaah. Jawab azan, solat pada awal waktu, berjalan ke masjid dengan tenang, masuk dalam masjid dalam keadaan berdoa, sembahyang tahiyatul masjid tatkala masuk, doa malaikat atasnya dan menyaksikannya. Jawab iqamah, selamat daripada syaitan tatkala iqamah, berdiri menunggu imam takbir, dapat takbir bersama imam, samakan saf, rapatkan saf. Sekarang tak boleh nak rapat lagi. Tu. Jawab imam tatkala i'tidal, aman daripada sahwi, sahwi lupa ataupun lalai. Aman daripada lalai ghalibnya. Ghalibnya gitulah, tapi kita merewang juga. Tu. Peringatan kepada imam jika dia lupa, hasil khusyuk, yakni dapat khusyuk. Tapi kita tak khusyuk juga. Tu. Selamat daripada sebab tu dia tadi dia kata tu, berlaku ikhtilaf. Perbezaan 27 darjat, 25 darjat antaranya ialah melihat kepada keadaan orang sembahyang. Ni. Tu. Kadang-kadang khusyuk tak ada, tapi kita ni tak lupa. Gitu. Dia macam tu. Hakikatnya serah ke Tuhan lah macam mana 25, 27 tu. Tu. Mana lagi tadi? Aman daripada sahwi habis. Peringatan kepada imam jika dia lupa, hasil khusyuk, selamat daripada diganggu ghalibnya,
memperbaiki keadaan sembahyang pada ghalibnya. Dia tengok orang sembahyang betul, cara betul itu imam, dia pun ikut lah. Berlatih kepada tajwid Al-Quran. Ni kalau baca Quran lah, iaitu imam ke. Mengetahui rukun, yakni rukun sembahyang dan sunat ab'ad. Zahirkan syiar Islam, menaikkan semangat orang pemalas. Tu. Selamat daripada sifat munafik dan daripada sangka buruk bahawa dia orang yang tinggal sembahyang. Tengok. Baik, bila kita sembahyang Jumaat orang kan hilang sangka buruk, ni sembahyang ke tak? Ni tak sembahyang Jumaat. Orang kata, dia ni sembahyang mana? Tu dah lah kayak kepiah tu. Dapat tu alim pula tu, tak main Jumaat. Bayar tu. Okay. Niat beri salam pada imam. Bila salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Kan sunat niat tu. Sunat niat orang sebelah tu. Orang sebelah ni, orang sebelah ni. Tu. Dan daripada sangka buruk, dah baca tu. Niat beri salam pada imam, mendapat manfaat daripada perhimpunan mereka atas doa dan zikir. Barakah kamil beri kepada orang yang kurang. Barakah orang yang lebih sempurna. Bila Jumaat tu ada orang yang lebih sempurna, barakah dia beri tumpang kepada orang yang naqis, orang yang lemah, orang yang kurang. Mendirikan kasih sayang sesama jiran dan hasil berjumpa sesama mereka pada waktu sembahyang. Tu banyak tu. Tu 25 darjat. Lepas tu kata lagi, ditambah 2 jadi 27 darjat pada solat jahriyah. Tadi solat sirriyah. Semua hak tadi kita sebut tu dapat pada solat sirriyah. Solat yang selu. Zuhur dan Asar. Tapi yang 27 darjat pada solat jahriyah ditambah 2 lagi. Iaitu apa? Diam tatkala imam membaca surah dan dengar, mengaminkan tatkala imam mengaminkan. 2 tu. Jadi tu khusus pada solat sembahyang jahriyah. Habis. Dan setengah daripada khabar tadi, khabar At-Tabarani. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah sambung pula pada minggu depan pada kata khabar At-Tabarani pula. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu. Berimankan dengan Wahabi. Ayuh. Berapa kali aku nak apa? Beriman ke Wahabi. Tak kisahlah. Tadi saya kata dah. Pertamanya kena tengok iman itu sah ke tak. Tak kisahlah apa-apa firqah tu kan. Sah tak iman dia. Kalau dia sah tapi fasik. Sah tu maknanya dia beriman tapi fasik. Okey, makna bolehlah ikut. Okey, boleh ikut tapi tak suruh ikut. Okey, tengok sembahyang sah tak cara sembahyang dia tu. Cara sembahyang tak sah nak ikut macam mana. Kalau sembahyang cara dia sah tapi dia tu i'tiqad fasik. Saya dah sebut tadi dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, syarah Qurratul Ain di Muhimmatid Din, disebut berimamkan Mujassimah. Mujassimah tu. Mujassimah Mu'tazilah dengan Syiah Rafidah. Tak silap dia sebut 3 ni. Ataupun Mujassimah dengan Rafidah saja. 3. Kata berimankan ni sah tapi kurang pahala. Makruh lah. Sah tapi kurang pahala. Dengan syarat dia i'tikad tak kafir lah. Kalau i'tikad sampai mujassimah yang sarihah, yang kafir tu tak boleh lah tu. Ni mujassimah yang ghairu sarihah. Mujassimah yang fasik saja. Bukan mujassimah yang boleh kafir. Kafir tak ikut lah, tak sah dah. Mu'tazilah pun Mu'tazilah yang fasik. Syiah Rafidah pun Syiah Rafidah yang fasik. Rafidah pun tengok sembahyang dia sah ke tidak. Kalau sembahyang pun dia buat cara tak sah, tak boleh ikut juga. Tu wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak tanya Hasyiah. Hasyiah tu apa? Awak tanya Hasyiah tu apa? Hasyiah tu apa? Okey, kitab kita ni kalau dalam pengajian Islam, kitab ni ada 3 tahap. Jadi kitab ni ada 3 tahap. Tolak salah kitab Jawi ni, kitab Arab. Biasa orang mengaji kat pondok ataupun pelajar-pelajar anak-anak kita hantar ke universiti kau contohnya. Dia ada 3 marhalah ataupun 3 jenis kitab. Yang turas lah. Tak kisah kalau moden tu dah lain dah. Hak turah. Yang pertama dia panggil matan. Matan ni kecil je.
Matan, contoh matan. Kalau kita matan ataupun nazam, contoh Aqidatul Awam. Aqidatul Awam pernah dengar kot? Mesti pernah dengarnya. Aqidatul Awam, tu dia panggil nazam ataupun matan. Matan tu biasanya bukan bentuk nazam, dia bentuk nasar, dia panggil nasar ni macam kitab pedoman sembahyang Jumaat ni lah. Contoh pedoman sembahyang Jumaat ni matan contoh. Lepas matan ada ulama yang mensyarahkan matan ni, dia panggil syarah. Contoh kalau kita Aqidatul Awam tadi, syarahnya Nurul Zalam. Nurul Zalam karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Syarah ni lebih sikit detail daripada matan. Lepas syarah, ada satu lagi marhalah yang terakhir, syarah kepada syarah kita ni, dia panggil hasyiah. Biasa hasyiah ni tebal-tebal lah. Tebal-tebal nak mampus lah. Bismillah saja 3-4 muka. Dia bahas habis ba tu apa, ismi tu apa, Allah tu apa, Ar-Rahman tu apa, Ar-Rahim tu apa, khilaf bahas pula. Itu khusus untuk orang yang mendalami ilmu sajalah. Untuk orang awam ni biasa tahap-tahap matan ataupun syarah je, tak sampai hasyiah nak pening-pening. Baca hak mudah-mudah sudah. Adapun pekoh ni walaupun masalah dia luas lagi seronok sebenarnya. Tu. Dia beza dengan tauhid. Tauhid kalau bahas dalam jeng tu. Tauhid kalau bahas dalam memang kita rasa tak tengok dah. Tapi kalau pekoh ni bahas dia, kalau kita lagi besar lagi bahas dalam. Lagi bahas masalah hak pelik-pelik kadang-kadang. Kadang-kadang boleh seronok dengarlah. Tapi kita pegang hak muktamad lah. Bolehnya pegang hak muktamad. Habis. Wallahu ta'ala a'lam.